Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan masjid, para imam, para muazzin, muslimin dan muslimat, sidang jemaah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Ta'ala telah memanjangkan umur kita pada saat ini untuk kita memasuki satu tahun yang baharu mengikut kalender hijrah kita ini bagi tahun 1444 hijrah. Dan seperti mana yang kita maklum, sebaik masuknya waktu maghrib sebentar tadi, bermulalah 1 Muharram 1444 hijrah. Dan Muharram adalah bulan yang pertama daripada 12 bulan yang terdapat di dalam kalender hijrah ini. Bulan yang pertama adalah Muharram dan bulan yang terakhir adalah bulan Zulhijjah yang baru sahaja berlalu sebanyak 29 hari yang lepas. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa jiwarin minasyaitan wa ridwanin minar rahman. Allahumma amin. Allahumma amin. Dan terjemahan doa tersebut yang dibaca oleh para sahabat Nabi sebaik masuk bulan yang baharu atau tahun yang baharu, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, kau masukkanlah bulan ini, tahun ini kepada kami dengan keamanan dan keimanan. Wassalamati wal islam, dengan kesejahteraan juga dengan Islam. Wajiwarin minasyaitan, kau selamatkan kami, lindungkan kami daripada syaitan, serta berikanlah kepada kami perlindungan Allah Ar-Rahman. Berikanlah kepada kami waridwanin minar rahman, keredaan daripada Allah Ar-Rahman. Jadi itulah antara doa yang dibaca oleh para sahabat sebagaimana yang dirakamkan atau direkodkan oleh Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Al-Isabatu fi Tamyizis Sahabah. Jadi kita boleh lazimi doa tersebut apabila kita memasuki tahun yang baharu seumpama ini. Biasanya apabila kita memasuki bulan Muharram, para penceramah kita ini mereka akan menyebut berkenaan dengan beberapa kelebihan bulan Muharram. Jadi saya nak kongsikan sedikit kelebihan-kelebihan tersebut sebagai pengulangan dan peringatan. Kelebihan yang pertama, bulan Muharram ini adalah salah satu daripada 4 bulan haram. Salah satu daripada 4 bulan haram yang Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah itu, ayat yang ke-36.
ayat yang ke-36. Apa kata Allah? Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ini ada sebanyak 12 bulan. Allah kata Isna asyara syahra, ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang termaktub di dalam lauh mahfuz pada hari Allah menciptakan langit-langit dan juga bumi. Daripada 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, kata Allah. Ada 4 bulan haram. Yang demikian itu adalah satu ketetapan yang lurus, maka jangan sesekali kamu menzalimi diri kamu dalam bulan-bulan tersebut, kata Allah. Jangan menzalimi diri dalam bulan-bulan haram. Pertama kita tanya, apa maksud bulan haram? Pengertiannya apa? Kita kata pengertiannya mudah. Bulan haram membawa erti bulan yang sangat dihormati, bulan yang sangat dimuliakan. Haram di situ daripada perkataan hurmah. Ya, orang Melayu kita sebut hurmah sebagai apa? Hormat, sebagai hormat. Jika kita menghormati seseorang, kita akan memuliakan dia. Dan cara kita nak memuliakan seseorang, yang pertama kita berikan kebaikan kepada orang tersebut. Yang kedua, kita tidak melakukan kejahatan kepada orang tersebut. Itulah tanda dan cara kita memuliakan seseorang. Jadi kalau kita katakan memuliakan bulan haram, maka caranya juga adalah dua yang tadi. Kita melakukan ketaatan di dalamnya dan kita meninggalkan kemaksiatan di dalamnya. Itu tanda dan cara kita memuliakan bulan-bulan haram. Bulan yang sangat dihormati, bulan yang sangat dimuliakan. Sebab itu tuan-tuan biasa juga dengar perkataan tanah haram. Tanah haram, yang kita kata Al-Haramaini Asy-Syarifain, dua tanah haram, maka kita terjemahkan dua tanah suci, dua tanah suci. Jadi tanah haram di situ merujuk kepada Mekah dan Madinah. Jadi kita kena memuliakan Mekah dan memuliakan Madinah kerana kedua-duanya tanah haram. Begitu juga bila kita berada dalam bulan-bulan haram, kita kena memuliakan bulan haram ini dengan cara melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Itu definisinya kita dah jelas. Yang kedua yang dimaksudkan dengan bulan-bulan haram ini, saya katakan tadi ada berapa? Ada 4. Al-Quran tidak menyebutkan keempat-empat bulan tersebut. Al-Quran hanya menyebut angka sahaja, bilangan sahaja sebanyak 4 bulan. Tetapi yang menyebut satu persatu bulan-bulan yang 4 tersebut adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda menyebut yang pertamanya kita kata adalah bulan Muharram yang kita baru masuk sebentar tadi. Yang keduanya kalau ikut turutan dalam 12 bulan itu adalah bulan Rejab, Dan bulan Rejab adalah bulan yang ke-7 daripada kalender Hijrah ini. Kemudian selepas Muharram, selepas Rejab, bulan Zulqa'dah. Dalam bahasa Arab ia disebut sebagai Zulqa'dah, tapi masyarakat kita biasa dan sinonim dengan Zulqa'dah. Dan yang ketiganya adalah bulan Zulhijjah. Yang keempatnya adalah bulan Zulhijjah yang baru sahaja pergi meninggalkan kita sebentar tadi. Jadi keempat-empat bulan ini adalah bulan yang sangat dihormati, yang sangat dimuliakan: Muharram, Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi apabila kita berada dalam bulan-bulan ini, Allah sebut secara khusus ada satu larangan, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan zalimi diri kamu dalam bulan-bulan tersebut. Sebenarnya menzalimi diri ini maknanya ada dua. Yang pertamanya, benda yang Allah suruh kita tinggal, iaitu maknanya kita menzalimi diri sendiri.
Allah suruh salat, kita tak salat, na'udzubillah, itu menzalimi diri sendiri. Allah suruh berpuasa Ramadan, kita sengaja tak puasa Ramadan, itu zalimi diri sendiri. Itu yang pertama. Benda yang Allah suruh buat, kita tinggal. Dan yang kedua, benda yang Allah larang kita buat, itulah tanda kita menzalimi diri sendiri. Benda yang Allah larang, perkara yang Allah tak bagi, yang itu yang kita buat, itu apa? Menzalimi diri sendiri. Kita tengok kepada kisah Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam ni Allah larang dia dan isterinya Hawa itu daripada mendekati satu pokok di dalam syurga. Allah kata wala taqraba hadhihi syajarah, jangan awak berdua dekat dengan pokok ni. Kalau awak dekat juga, fatakuna minal apa? Minal zalimin. Kalau awak mengingkari larangan ini, awak dekat juga, benda yang aku larang awak buat juga, nescaya kamu tergolong dalam kalangan az-zalimin, orang yang menzalimi diri sendiri. Dan akhirnya Nabi Adam mendekati juga. Sebab itu dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan akhirnya dia pun bertaubat kepada Allah dan mengucapkan doanya yang masyhur, dirakamkan di dalam Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami ni telah menzalimi diri kami. Sebab apa? Apa yang Allah larang dia buat. Itulah makna menzalimi diri sendiri. Jadi bila Allah kata secara khusus, secara spesifik, jangan zalimi diri dalam bulan-bulan haram ini, satu persoalan yang juga bermaksiat. Tetapi kenapa ada larangan khusus? Kenapa Allah sebut fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan zalimi diri dalam 4 bulan haram ini? Kita kena jelas satu perkara, hadirin dan hadirat. Saya quote kata-kata daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana dinukilkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya yang masyhur itu. Ibnu Abbas ini dia kata wa ja'ala az-zamba fihinna a'zam wal 'amal as-salihah wal ajra a'zam. Allah menjadikan dosa yang dilakukan dalam bulan-bulan haram itu, maksiat yang dilakukan di dalamnya lebih berat dan besar dosanya. Dan demikian Allah menjadikan amalan soleh serta ganjaran pahala yang dilakukan di dalam bulan haram juga lebih besar berbanding bulan-bulan yang lain. Dan perkara ini sepatutnya kita mudah faham. Sesuatu itu, baik masa ke, baik tempat ke, baik individu, kalau Allah lebih muliakan dia, maka pahala dan dosa kita juga berbeza apabila kita lakukan berkaitan dengan dia. Kita ambil satu contoh yang dekat dengan kita. Kita ada dalam masjid, dan masjid ini tempat yang lebih mulia berbanding di luar masjid. Contohnya di pekarangan letak kereta itu, contohnya di tepi jalan itu, atas jalan raya sebagai contoh. Kalau orang buat maksiat dalam masjid ni dengan orang buat maksiat di luar masjid, adakah dosa dia sama? Kita kata tak sama. Walaupun kedua-dua perbuatan itu berdosa betul, tetapi dosanya tidak sama. Yang mana yang lebih besar agak-agak? Maksiat dalam masjid ke maksiat di luar masjid? Kita kata maksiat di dalam masjid lebih besar. Sama juga dengan amal soleh. Kalau kita baca Quran dalam masjid kita ini dengan kita baca Quran di luar daripada masjid, besar lagi pahala baca Quran dalam masjid. Sebab apa? Sebab tempat ni lebih mulia. Tempat lebih mulia. Sebab itu kita kata kalau maksiat dibesarkan dalam bulan haram seperti Muharram ini, yang pertama kita dapat dosa kerana maksiat itu sendiri. Yang kedua kerana kita mencemarkan kemuliaan dan kehormatan bulan tersebut. Itu yang kita dapat dua dosa itu lebih besar. Dosa kerana maksiat dan dosa mencemarkan kehormatan bulan tersebut. Kerana itu buat dosa dalam bulan haram, buat maksiat dalam bulan haram, dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga macam satu masjid itu, kalau dia lebih mulia di sisi Allah, kan pahala beribadat di dalamnya lebih besar. Tuan-tuan biasa dengar tak hadis Nabi yang mana Nabi kata salat dalam masjid aku ni
lebih afdal berbanding salat di dalam masjid yang lain sebanyak 1000 kali ganda. Sebanyak 1000 kali ganda. Padahal masjid juga, tapi masjid Nabi lebih dimuliakan. Itu maknanya salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fima siwahu illa al-masjidil haram. Salat dalam masjidku ini lebih afdal sebanyak 1000 kali ganda berbanding masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram lebih besar lagi. Satu salat 100,000 kali ganda lebih afdal berbanding masjid yang lain. Masjid Nabi di Madinah 1000 kali ganda. Jadi kita tengok kenapa pahala berbeza-beza? Kerana tempat itu lebih dimuliakan di sisi Allah. Demikian juga dengan masa seperti bulan-bulan haram. Selesai perbahasan tersebut. Jadi apabila kita menggalakkan diri kita untuk memperbanyakkan amal saleh, ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan dalam bulan-bulan haram ini, saya nak kongsikan beberapa anjuran amalan yang boleh kita lakukan pada bulan-bulan ataupun pada bulan Muharram ini. Yang pertamanya adalah melazimi puasa sunat. Melazimi puasa sunat pada keseluruhan bulan Muharram. Kerana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da ramadhan siyamu syahrillahi alladhi tad'unahu al-muharram. Seafdal puasa selepas Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah yang kamu sebut bulan itu sebagai bulan Muharram, kata Nabi. Siyamu syahrillah, berpuasa pada bulan Allah, alladzi tad'unahu al-muharram, yang kamu sebut bulan itu sebagai bulan Muharram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tanya, puasa apakah yang paling afdal selepas puasa wajib dalam bulan Ramadan? Jawapannya adalah berpuasa sunat mutlak dalam bulan Muharram. Puasa sunat mutlak ni maknanya puasa saja-saja, tak ada apa sebarang sebab kita nak puasa. Jadi boleh. Waktu yang terbaik untuk kita memperbanyakkan puasa sunat mutlak adalah pada bulan Ramadan. Saya minta maaf, pada bulan Muharram ini, berdasarkan hadis tersebut. Cuma para ulama mereka ada berikan sedikit tambahan. Mereka kata yang afdal selepas Ramadan puasa sunat mutlak betul dalam bulan Muharram. Puasa sunat mutlak ni saya kata tadi puasa sunat yang tidak bersebab. Tapi kalau puasa yang bersebab, para ulama mengatakan puasa yang mengiringi puasa wajib itu lebih afdal. Puasa yang mengiringi puasa wajib itu lebih afdal. Kita kata puasa wajib adalah puasa apa? Puasa Ramadan. Dan puasa apakah yang mengiringi puasa Ramadan? Jawapannya puasa 6 Syawal. Puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Kalau puasa ni puasa bersebab, maka nak dibuat satu perbandingan puasa 6 Syawal dengan puasa sunat mutlak dalam bulan Muharram, yang lebih utama adalah puasa 6 Syawal. Kenapa? Kerana ia mengikuti puasa Ramadan. Ia mengikuti dan mengiringi puasa Ramadan. Dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shama ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Siapa berpuasa Ramadan diikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal, pahalanya seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Allahu Akbar. Besar fadilat. Kita berpuasa ni hanyalah pada siang hari je, daripada subuh sampai maghrib, tapi fadilatnya besar. Diampunkan ataupun mendapat pahala puasa sepanjang tahun. Dan ini yang disebut oleh Al-Imamul Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, bahawasanya puasa sunat yang mengiringi puasa fardu Ramadan itu lebih afdal berbanding puasa sunat yang kita lakukan dalam bulan Muharram. Adapun puasa-puasa yang mutlak, puasa-puasa sunat yang mutlak, yang terbaik ia dilakukan dalam bulan Muharram. Baik. Kemudian ada satu lagi puasa yang dianjurkan juga dilakukan dalam bulan Muharram ini, amalan yang kedua, iaitu berpuasa pada 10 Muharram. Berpuasa pada 10 Muharram yang kita sebut sebagai hari apa? Sebagai hari Ashura. Sebagai hari Ashura.
Dan puasa tersebut fadilatnya juga besar di dalam agama kita ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim daripada sahabat yang bernama Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi kita ini ditanyakan tentang puasa Ashura, baginda kata yukaffiru as-sanata al-madiyah, yukaffiru as-sanata al-madiyah. Puasa Ashura menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya, dosa-dosa setahun sebelumnya. Dan dosa-dosa di situ tuan-tuan letak dalam kurungan dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar ia tidak akan terampun kecuali dengan taubat nasuha, kecuali dengan taubat nasuha. Adapun dosa kecil ia boleh dihapuskan dan dipadamkan dengan amal soleh seperti puasa. Lebih-lebih lagi puasa pada hari Ashura. Siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablah. Berpuasa pada hari Ashura, aku berharap kepada Allah agar ia dapat menghapuskan dosa setahun sebelum. Jadi ini fadilat yang besar. Tuan-tuan puasa daripada subuh sampai maghrib sahaja, Allah ampunkan dosa kecil setahun yang lepas. Ini fadilat yang besar. Ini rahmat Allah. Ini rahmat daripada Allah. Kita rebut rahmat tersebut, kena ambil peluang tersebut. Cumanya para ulama kita menambah lagi, yang lebih utama adalah kita sertakan puasa Ashura tu dengan sehari sebelumnya, iaitu hari yang ke-9 Muharram. Jadi puasa 2 hari, 10 Muharram puasa, 9 Muharram pun kita puasa. Kalau 10 Muharram disebut Ashura, 9 Muharram disebut apa? Disebut Tasu'a, disebut Tasu'a. Jadi hari Tasu'a dengan hari Ashura, kedua-duanya kita disunatkan untuk berpuasa. Kenapa? Kerana satu hari apabila Nabi masuk ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi melihat golongan Yahudi di Madinah, mereka pada hari tersebut mereka berpuasa. Lalu Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Ma hadza? Apakah yang kamu lakukan?" Maka mereka jawab, mereka kata pada hari ini, iaitu pada 10 Ashura ni, ia merupakan hari Allah menyelamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Dan ia juga merupakan hari yang mana Allah telah menenggelamkan Fir'aun dan bala tenteranya di dalam laut itu. Bila? 10 Muharram ini. Jadi oleh kerana Nabi Musa bersyukur dengan kemenangan tersebut dan diselamatkan oleh Allah, maka Nabi Musa pun berpuasa pada hari tersebut. Lalu Nabi bagi tahu kepada golongan Yahudi ni, Nabi kata, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami ni lebih berhak ke atas Nabi Musa berbanding kamu. Kami lebih berhak ke atas Nabi Musa berbanding kamu ni, wahai golongan Yahudi. Lalu fasamahu sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamihi. Nabi pun berpuasa pada hari Ashura dan Nabi memerintahkan supaya para sahabat berpuasa juga pada hari Ashura. Itulah asal usul pensyariatan puasa pada 10 Muharram. Cumanya hadirin dan hadirat yang saya muliakan, oleh kerana amalan tersebut, iaitu berpuasa pada hari yang ke-10 Muharram, dilakukan oleh golongan Yahudi, dan kita ni kalau boleh nak menyelisihi Yahudi dalam segala aspek, bukan nak mengikuti dan menuruti Yahudi dalam semua benda, tidak. Tapi kita ni diperintahkan untuk menyelisihi Yahudi dalam setiap perkara. Apa yang dia buat, kalau dia lalu jalan A, kita lalu jalan lain. Kerana apa? Kerana dia Yahudi, dia musuh kita. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani dia takkan redha kepada kamu ni sehingga kamu ikut agama mereka. Sebab itu Nabi SAW sebut, la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu hujrat dabbi la dakhaltumuh. Kamu pasti akan mengikut jejak langkah generasi sebelum kamu, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, kata Nabi.
wa zira'an bi zira'in, sahasta demi sahasta, hatta law dakhalu hujrat dhab, kalau mereka masuk dalam lubang dhab sekalipun, la dakhaltumuh, kamu nak ikut juga. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, al-yahudu wan nasara ya Rasulullah, mereka itu Yahudi dan Nasrani ke wahai Rasulullah? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka, siapa lagi kalau bukan mereka. Jadi itu yang Nabi maksudkan, menunjukkan sebahagian umat akhir zaman ni suka ikut Yahudi. Tapi kita ini diperintahkan dalam hadis yang lain, Nabi kata khaliful yahud, berbezalah kamu dengan Yahudi. Jadi sebab itu Nabi menambah dalam hadis yang sahih, Nabi katakan alaihi salatu wassalam, la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi', kalau tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa pada 9 Muharram. Kalau aku masih hidup pada tahun akan datang, aku akan berpuasa pada 9 Muharram. Tetapi takdir Allah mendahului, Nabi wafat sebelum sampainya bulan tersebut. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak sempat berpuasa pada 9 Muharram, tetapi Nabi ada keinginan, Nabi ada satu kehendak, kalau aku hidup pada tahun depan, aku akan buat. Jadi sebab itu kita sebagai umat Nabi disyariatkan dan disunatkan untuk berpuasa pada 9 dan 10 Muharram. Kemudian kalau tuan-tuan teliti dalam hadis yang saya kongsikan sebentar tadi juga, antara fadilat bulan Muharram ini adalah ia merupakan satu-satunya bulan yang disifatkan sebagai bulan Allah, satu-satunya bulan yang disifatkan sebagai bulan Allah. Berdasarkan hadis sahih, siyamu syahrillahi alladhi tad'unahul Muharram, seafdal-afdal puasa selepas Ramadan adalah berpuasa di dalam bulan Allah yang kamu sebut sebagai bulan Muharram. Bulan ni adalah masa, syahr ni dia adalah masa. Saya sebut sesuatu tempat, seseorang individu, satu-satu masa, kalaulah dia disandarkan kepada Allah, secara automatik ia menjadi mulia, secara automatik ia menjadi mulia. Tapi kalau dia tidak disandarkan kepada Allah, dia biasa-biasa je, dia biasa-biasa je. Saya sebut contoh, rumah. Tuan-tuan ada rumah, insya-Allah ada rumah, dan saya pun ada rumah. Dan rumah kita ni, saya tak boleh kata siapa yang salat dalam rumah saya pahalanya lagi besar daripada salat di rumah tuan-tuan. Tak boleh. Dan begitulah sebaliknya, tuan-tuan tak boleh kata tuan ustaz datanglah sembahyang rumah saya pahala lagi besar. Mana awak tahu? Jadi kita kata tak boleh begitu. Sebab rumah saya dan rumah siapa pun biasa sahaja, tak ada apa kelebihan. Rumah. Tapi cuba tuan-tuan tambah, selepas rumah tambah nama Allah, dia jadi rumah apa? Rumah Allah. Dia jadi rumah Allah. Adanya penyandaran dan penisbahan rumah tu kepada nama Allah. Bila rumah Allah, maka kita kata salat dalam rumah Allah seperti masjid, lagi besar pahalanya daripada salat dalam rumah kita semua. Itulah makna dia. Kalau sesuatu tempat tu disandarkan kepadanya nama Allah, automatik dia jadi mulia. Begitu juga kita katakan, contohnya satu-satu sifat dan ciri manusia, seperti hamba. Hamba ni perkataan yang kalau ikutkan dari sudut hierarkinya rendah, hamba, seorang hamba. Tetapi dia depend, kalau kita tambah selepas perkataan hamba itu hamba Allah, dia dah tak jadi rendah dah, dia jadi mulia. Dia jadi mulia. Sandarkan hamba tu kepada hamba Allah, kepada nama Allah. Sebab itu kata-kata penyair menyebut, la tad'uni illa biya abdaha fa innahu ahabbu asma'i. Jangan panggil aku kecuali dengan wahai hamba Allah, itulah nama yang paling aku suka sekali. Itulah nama yang paling aku suka sekali. Kerana kita hamba Allah. Tapi kalau orang kata awak hamba kepada bos awak ke, marah kita. Apa pula hamba, aku kerja dapat gaji, dapat upah. Awak hamba kepada Yahudi ke, lagi marah dia. Awak hamba kepada komunis ke, lagi marah dia. Tapi awak hamba kepada Allah, kita seronok. Memang saya hamba Allah pun. Sebab dia akan jadi mulia bila disandarkan kepada nama Allah. Demikianlah dengan masa seperti bulan, syahr, bulan. Jadi diidafahkan, disandarkan syahrullah, bulan Allah,
maka jadilah mulianya bulan Muharram ini dengan penisbahan nama Allah kepada bulan tersebut. Satu-satunya bulan yang dinisbahkan kepada nama Allah berdasarkan hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhirnya sebelum saya tutup, hadirin dan hadirat, kebiasaannya bulan Muharram ni sinonim dengan apa? Peristiwa apa? Kita katakan peristiwa hijrah. Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dari sudut sejarah dan sirah, pandangan yang tepat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah itu, ia tidaklah berlaku dalam bulan Muharram. Ia tidak berlaku dalam bulan Muharram. Tuan-tuan kena jelas ini. Hijrah Nabi ia tidak berlaku dalam bulan Muharram. Walaupun biasanya bila masuk je bulan Muharram ni orang kita ma'al hijrah. Bila masuknya awal Muharram. Kalau ikutkan kepada banyak kitab-kitab yang mu'tabar disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir dan seumpamanya, hijrah Nabi ni ia berlaku pada bulan Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal. Cumanya disebutkan juga oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih, keinginan dan keazaman Nabi untuk berhijrah itu telah bermula sedari bulan Muharram. Keinginan. Jadi kenalah dengan yang sebahagian orang menasyidkan itu, detik permulaan, dia kata. 1 Muharram detik permulaan. Bukan maknanya semestinya bermula hijrah pada waktu itu, tapi boleh jadi permulaan keazaman dan keinginan Nabi untuk berhijrah. Dan itu yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Bulan Muharram Nabi mulakan keazaman untuk berhijrah, tapi hakikat hijrah berlaku pada bulan Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal. Dan Nabi sampai di Madinah pada waktu itu pada Rabiul Awal. Tapi yang penting, hijrah ini adalah intipatinya dan terasnya. Dari sudut bahasa, hijrah ni membawa erti perpindahan dan meninggalkan sesuatu. Itu dari sudut bahasa. Adapun hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah al-intiqalu min biladil kufri ila biladil Islam. Perpindahan daripada negara kufur kepada negara Islam. Pada waktu itu Mekah malangnya berada pada jajahan takluk orang-orang bukan Islam, musyrikin Mekah pada waktu itu. Jadi mereka nak menyakiti Nabi dengan 3 cadangan. Allah kata wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Orang-orang kafir merancang melakukan kejahatan kepada kamu, liyusbituk, untuk mereka pertama memenjarakan kamu, au yaqtuluk, atau mereka nak membunuh kamu, au yukhrijuk, mereka nak menghalau keluar kamu daripada Mekah. Tetapi di hujung sekali Allah mengatakan wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka merancang perancangan jahat, Allah juga merancang, Allah sebaik-baik perancang. Dan akhirnya perancangan Allah menetap dan menatijahkan bahawasanya Nabi ini diperintahkan untuk keluar daripada Mekah. Diperintahkan untuk keluar daripada Mekah. Maka kesimpulan yang kita boleh buat, hijrah ini sifat dia mesti daripada buruk kepada baik, daripada baik kepada lebih baik. Itu jelah sifat hijrah. Dia tidak ada konsep hijrah daripada baik kepada buruk. Tak betul tu. Daripada lebih baik kepada baik yang kurang lagi daripada itu. Tidak. Tetapi konsep dan sifat hijrah, dia mesti daripada buruk kepada baik, daripada baik ke arah yang lebih baik. Saya nak ambil satu contoh yang relevan dengan kehidupan kita ini, iaitu kehadiran kita ke masjid. Kehadiran kita ke masjid. Sebenarnya kehadiran kita ke masjid juga melibatkan perubahan dalam hidup kita, yang mungkin sebahagian dari kalangan kita ini yang dulu tak biasa datang masjid, jadi dia pun mula datang. Itu adalah satu penghijrahan, satu perubahan ke arah kebaikan. Tapi orang yang hadir ke masjid ini ada 3 kategori. Yang pertama, ada orang dia hadir sebelum azan berkumandang. Belum azan pun lagi dia dah datang dah. Yang ini contohnya seperti seorang ulama namanya Sa'id bin Al-Musayyib, Sa'id ibn Al-Musayyib.
manudiya lil azan illa wa Sa'id bin al-Musayyib fil masjid. Tidak dikumandangkan azan melainkan Sa'id Musayyib ni pasti telah berada di dalam masjid. Ini kata-kata pembantu rumah dia. Disebut oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Siyaru A'lamin Nubala bahawasanya Sa'id bin al-Musayyib belum azan berkumandang pun dia dah datang masjid dah. Ini yang paling hebat, tahapan yang paling tinggi sekali dari sudut kehadiran ke masjid. Yang kedua, ada yang hadir ke masjid selepas azan, yang hadir ke masjid selepas azan. Yang tu sebab dia nak menyahut panggilan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Antara yang pertama dan yang kedua tadi, yang kedua ini, yang pertama tadi lebih hebat. Yang pertama tadi lebih baik di sisi Allah Ta'ala, hadir ke masjid sebelum azan. Dan yang ketiganya adalah yang hadir ke masjid selepas iqamah. Selepas iqamah. Yang ni biasanya mazhab orang yang rumah dekat dengan masjid. Dah qamat ke belum? Dia akan tanya, dah qamat ke belum? Dia biasanya macam tu lah. Jadi selepas qamat baru dia datang ke masjid. Dia pun baik juga, tapi dari sudut tingkatan dia bawah sedikit daripada yang datang selepas azan tadi. Yang datang selepas azan tu baik juga, tapi dari sudut tingkatan dia bawah sikit daripada yang datang sebelum azan. Jadi ini yang kita nak, kalau boleh kita cuba hari demi hari hidup ke arah kebaikan, hidup ke arah kebaikan. Jadi itulah pengajaran yang kita boleh dapat sedikit. Saya tidak bahas panjang tentang perbahasan hijrah Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq dan itu dan ini, kerana itu lebih melibatkan tentang sejarah dan seumpamanya. Tetapi saya nak kaitkan hijrah dalam erti kata perubahan ke arah kebaikan yang kita kena usahakan dalam kehidupan ini. Kena usahakan berubah. Hari ini kita dah baik dah, tapi kita usaha untuk menjadi lebih baik. Itu makna daripada hijrah yang dikaitkan perbahasannya dengan bulan Muharram ini. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jadi saya merasakan cukup sekadar itu perbahasan kita pada malam ini. Saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.